Kebanyakan koloni lebah kelulut membuat sarang di dalam rongga-rongga kayu. Namun terdapat juga koloni lebah kelulut yang membuat sarang selain daripada rongga kayu. Antaranya di dalam sarang koloni anai-anai dan dinding rumah, di mana ia akan menyukarkan untuk pemasangan kotak madu dan proses penuaian madu. Berikut adalah koloni kelulut yang membuat sarang di dalam koloni anai-anai, di mana ia menyukarkan untuk pemantauan koloni dan juga proses pemasangan kotak madu. Pemindahan koloni ke dalam kotak hive dilakukan bagi memudahkan pemasangan kotak madu dan penuaian. Di dalam video ini adalah langkah-langkah yang dilakukan semasa proses pemindahan koloni lebah kelulut ke kotak hive. Sebelum memulakan proses pemindahan koloni lebah kelulut ke dalam kotak hive, anda perlu memastikan koloni lebah kelulut berada di kawasan perternakan anda sekurang-kurangnya 3 hingga 5 hari, bertujuan bagi memastikan lebah kelulut dapat menyesuaikan koloninya dengan persekitaran yang baru. Seterusnya, gantikan sarang asal dengan hive buatan sementara ataupun dummy sementara dan pastikan arah corong sarang dummy haruslah sama dengan arah corong sarang koloni yang asal bagi memastikan lebah pekerja dapat pulang tanpa kehilangan arah haluan. Dan semasa proses pengasingan sarang, kita tidaklah terlalu diserang dengan koloni lebah kelulut. Pastikan corong keluar masuk lebah kelulut dari sarang asal diambil dan diletakkan di kotak dummy sementara bagi mengumpan lebah kelulut untuk masuk ke sarang dummy. Sementara proses pengasingan sarang dilakukan. Sarang dummy haruslah diletakkan di kedudukan asal sarang lebah kelulut yang akan diproses dengan memastikan arah corong sarang dummy sama arah dengan laluan keluar masuk sarang asal lebah kelulut. Setelah lebah kelulut mula memasuki sarang dummy sementara, sarang koloni lebah kelulut akan dibawa ke tempat proses pemindahan sarang. Sebelum proses pemindahan koloni dilakukan, disarankan untuk menentukan kedudukan bahagian atas dan bawah koloni kelulut bagi memastikan semasa proses pemindahan telur koloni kelulut ke dalam kotak hive tidak berlaku sebarang pertukaran kedudukan telur, di mana telur yang dipindahkan ke kotak hive haruslah sama kedudukannya seperti sarang yang asal. Disebabkan koloni lebah kelulut yang bersarang di dalam koloni anai-anai, penggunaan peralatan seperti pahat dan parang digunakan untuk mengeluarkan koloni lebah kelulut daripada sarang koloni anai-anai. Proses pengeluaran koloni haruslah dilakukan dengan berhati-hati agar sarang koloni lebah kelulut tidak rosak semasa proses pengeluaran koloni dilakukan. Setelah telur koloni lebah kelulut kelihatan, tentukan keberadaan ratu lebah kelulut sebelum memindahkan telur ke kotak hive bagi memastikan ratu kelulut tidak tercedera semasa proses pemindahan telur ke kotak hive. Gunakan pisau yang tajam untuk mengeluarkan telur koloni, kantung bibrit dan kantung madu lebah kelulut. Masukkan telur koloni lebah kelulut ke dalam kotak hive dengan berhati-hati dan pastikan kedudukan telur sama dengan kedudukan telur koloni yang asal. Antara ciri-ciri bagi menentukan kedudukan telur koloni lebah kelulut dengan betul,
Salah satunya dengan menentukan sarung-sarung telur kelulut yang masih belum tertutup. Seterusnya, masukkan ratu lebah kelulut ke dalam kotak hive jika ratu kelulut berada berasingan dengan telur koloni kelulut yang dimasukkan ke dalam kotak hive. Diikuti dengan kantung bibrit dan kantung madu yang masih elok keadaannya. Dapatkan propolis lebah kelulut daripada koloni yang asal dan lekatkan pada corong keluar masuk kotak hive lebah kelulut yang baru bagi bertujuan mengeluarkan bauan feromon kepada lebah kelulut untuk mencari haluannya ke sarang yang baru. Seterusnya, kotak hive yang telah diisi dengan koloni lebah kelulut akan dibawa ke tempat yang asal kedudukan koloni lebah kelulut. Kotak dummy sementara akan dialih dan digantikan dengan koloni lebah kelulut yang telah berada di dalam kotak hive di kedudukan yang sama dan laluan corong keluar masuk lebah kelulut yang sama seperti yang asal. Akhir sekali, pemantauan secara berkala terhadap koloni lebah kelulut haruslah dilakukan bagi memastikan keadaan koloni lebah kelulut berada di dalam keadaan yang baik.